Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke zani4ee.com channel. Channel di mana saya berkongsi tentang topik-topik berkenaan dengan perusahaan tenaga, sistem perusahaan tenaga dan juga cekapan tenaga. Kali ini saya nak berkongsi secara menyeluruh tentang keseluruhan tentang perusahaan tenaga. Saya tak tahu berapa lama lagi saya akan bercakap dalam video ni, tapi kalau boleh bersabar, dengar sampai habis. Okay. Kita buat secara santai, okay, tak perlu formal sangat. Kita boleh bercakap tentang perusahaan tenaga. Okay, pertama sekali saya nak kongsi tentang apa itu maksud perusahaan tenaga dari segi definisi orang biasa, okay, yang patut difahami lah. Okay. Pertama sekali, apa itu perusahaan tenaga? Okay, perusahaan tenaga bagi saya ialah semua aktiviti yang melibatkan bagaimana untuk memastikan tenaga diuruskan dengan cekap, ataupun maksud lainnya tenaga digunakan dengan keadaan tidak membazir ataupun pembaziran boleh diminimumkan. Di mana perusahaan tenaga ni, kalau kita perlu faham, ialah dia melibatkan semua orang. Sebab tu kalau sesiapa yang berkata saya ni tak terlibat dalam perusahaan tenaga, tak berapa tepat. Sebab semua kita ni, jika kita di organisasi, kita adalah pengguna tenaga. Berbezanya ialah kita ni mempunyai peranan yang berbeza-beza. Okay, itu maksud perusahaan tenaga. Perusahaan tenaga ialah satu kaedah di mana kita memastikan tenaga diuruskan dan digunakan secara tidak membazir ataupun pembaziran boleh diminimumkan. Okay, selain daripada itu, kita perlu juga faham apakah itu sistem perusahaan tenaga. Okay. Sistem perusahaan tenaga ni kita perlukan bila kita mahu menguruskan tenaga secara berkesan ataupun secara tidak membazir secara berterusan. Maksudnya kita perlukan satu sistem, ya, keadaan yang sistematik. Okay, so apa itu sistem perusahaan tenaga? Di mana kita selalu gunakan tenaga secara cekap, secara berterusan. Maksudnya secara lestari lah, Sustainable Energy Management System. Itu bahasa lain dia lah. Okay, sistem perusahaan tenaga lestari. So, bila kita laksanakan sistem perusahaan tenaga secara lestari, maksudnya kita akan menggunakan tenaga secara berkesan. Satu, untuk mencapai objektif kita, iaitu untuk mencapai sasaran objektif kita, iaitu untuk menjimatkan tenaga ataupun menggunakan tenaga yang cekap. Yang kedua, kita perlu menggunakan satu kaedah. Okay? Kita perlu satu kaedah yang sama, yang sistematik. Okay? Yang ketiga ialah kita perlu mencapai kita punya sasaran. Okay. So ada tiga. Kalau sistem perusahaan tenaga ni ada tiga elemen. Satu, dia untuk mencapai satu sasaran perusahaan tenaga, objektif perusahaan tenaga. Kemudian dengan menggunakan satu kaedah, okay, yang sama ataupun yang sistematik, dan juga untuk mencapai sasaran tadi itu. Okay. Dan dia sistem perusahaan tenaga juga akan menggabungkan dua elemen, iaitu elemen manusia, okay, dan juga peralatan ataupun kelengkapan. Okay, sebab itu bila kita ada satu sistem, kita boleh uruskan kedua-duanya. Sebabnya kebiasaannya yang menguruskan kelengkapan atau equipment ialah manusia. Okay, bila ada sistem, kita ada satu kaedah di mana kita boleh pastikan manusia menggunakan peralatan ataupun kelengkapan yang menggunakan tenaga secara tidak membazir ataupun secara yang cekap tenaga. Okay. So, tapi bagaimana pula kita untuk apa yang kita perlu rujuk untuk melaksanakan perusahaan tenaga secara lestari? Di sinilah kita akan datang satu lagi terma, iaitu standard. Okay. So kita perlu, bila kita nak menguruskan tenaga secara lestari, secara berterusan, okay, menggunakan satu sistem, kita perlu merujuk satu standard ataupun kaedah, okay, ataupun guideline ataupun protokol. Okay. Standard ialah satu kaedah sistematik untuk menguruskan tenaga. Okay, sama seperti macam standard untuk menguruskan kualiti, standard untuk menguruskan keselamatan pekerjaan, standard untuk menguruskan sistem pengurusan alam sekitar dan sebagainya lah. Itu dari segi definisi yang biasalah. Okay. Saya tak lupa juga apakah itu pula cekapan tenaga. Okay. Cekapan tenaga dan perusahaan tenaga ni adalah satu benda berkaitan. Sebab bagi saya pengurusan tenaga, okay, ialah sebahagian daripada kecekapan tenaga. Okay. Apakah itu kecekapan tenaga? Okay, cekapan tenaga ialah kita menggunakan tenaga. Okay. Kalau kita gunakan jumlah tenaga itu sama, okay, hasil ataupun output dia ialah kena lebih baik. Okay, lebih baik. Maksudnya kalau kita gunakan tenaga X kilowatt hour, okay, dengan cara menggunakan peralatan ataupun operasi, hasil dia kena lebih baik lah. Maknanya lebih baik. Tapi kalau kita gunakan tenaga tu kurang, jumlahnya kurang, okey, hasil yang kita dapat ialah ataupun output ialah
hasilnya sama ataupun lebih baik. Okey, apakah itu output? Okey, output pula ialah hasil daripada cara kita menggunakan tenaga. Contohnya, bila kita menggunakan tenaga di kilang, okey, hasilnya ialah production, okey, pengeluaran produk kita lah. Okey, maksudnya kalau kita gunakan tenaga dengan cekap, okey, production kita tu okey akan lebih baik lah. Okey, cekap maksudnya kita gunakan tenaga lebih kurang jumlah, hasilnya lebih baik. Tapi kena ingat, output ataupun hasil bukan hanya production tu, okey, hasil pengeluaran tu. Ia juga melibatkan perkara lain seperti kualiti, okey, keselamatan, okey, keselesaan dan sebagainya. Maksudnya kalau kita cekap tenaga, okay, kita akan dapat capai pengurangan tenaga lah, salah satu sasaran dia. Tapi kalau kita hanya jimatkan tenaga saja, kita mungkin tak cekap, okay? Sebab bila kita jimat saja, kurang saja, mungkin kita cekap. Contohnya, kita pergi satu bilik, okay, untuk kita ada mesyuarat, kita tutup lampu dan kadang agak gelap, so tak selesa. Kita jimat tenaga, tapi kita tak cekap tenaga sebab kita dah compromise kita punya output ataupun hasil je lah, keselesaan kita. Okay. Itu dari segi definisi yang utamalah dalam pengurusan tenaga. Okay. Kemudian selepas ni saya akan kongsi pula tentang bagaimana kita untuk membangunkan satu sistem pengurusan tenaga. Okay, sekarang kita sambung tentang tajuk ni, tajuk tentang pengurusan tenaga. Okay, sekarang saya nak kongsi pula bagaimana kita dapat menguruskan tenaga secara lestari dan secara berterusan. Maksudnya kita perlu ada satu sistem. So, sistem tenaga ni kita boleh rujuk kepada beberapa standard yang biasa ada lah. Okay, contohnya di Malaysia ni kita biasa rujuk kepada standard ISO 50001 versi 2018, ataupun kita boleh rujuk kepada sistem ASEAN Energy Management Scheme, ataupun dalam ASEAN Energy Management Scheme atau EMAS ni ada satu penerapan dipanggil Energy Management Gold Standard. Okay, so ada dua. Di Malaysia ni kita rujuk pada biasanya dua, satu ISO 50001, okay, ataupun kita rujuk kepada EMAS, EMGS, Energy Management System Gold Standard, Energy Management Gold Standard, okay, yang dilancarkan oleh negara-negara ASEAN lah. Okay, so apakah itu sistem pengurusan tenaga? So, bila kita bercakap tentang sistem ni, sistem pengurusan tenaga berdasarkan hanya ia akan berdasarkan kepada mana-mana sistem pengurusan yang asas, iaitu bila kita bercakap tentang sistem pengurusan yang asas, kita akan bercakap tentang biasanya PDCA cycle, Plan Do Check and Action cycle. Okay, itu biasa kita dengar bila kita belajar pengurusan, kita akan biasa dengar putaran PDCA. Okay, samalah sistem pengurusan tenaga, dia tak berbeza sangat. Okay. So bila kita cakap tentang nak membangunkan satu sistem pengurusan tenaga, so apa yang perlu kita buat? Okay, dalam satu sistem pengurusan tenaga yang lengkap, okay, rangka kerjanya ialah ataupun frameworknya ialah dia perlu akan ada 6 elemen. Okay, 6 elemen. Yang pertama ialah komitmen pihak pengurusan, okay. Kemudian yang kedua ialah polisi tenaga ataupun dasar tenaga. Yang ketiga ialah perancangan tenaga dan juga sokongan-sokongan untuk melaksanakan perancangan tadi tu. Okey. Okay. Yang pertama, komitmen pihak pengurusan tertinggi. Kedua, dasar tenaga. Okay. Yang ketiga, perancangan tenaga. Yang keempat ialah operasi sistem, maknanya pelaksanaan sistem, operasi sistem. Yang kelima ialah penilaian, okay, penilaian prestasi, okay, dan sistem. Okay. Yang keempat, yang keenam ialah semakan pengurusan ataupun management review lah. So kena ingat bila satu sistem pengurusan tenaga akan ada 6 elemen yang penting, iaitu ia akan ini dalam bentuk sequence, dalam bentuk turutan dia. Pertama sekali perlu ada komitmen pihak pengurusan tertinggi, maknanya komitmen pengurusan. Yang kedua ialah dasar tenaga, okay. Yang ketiga ialah perancangan tenaga. Yang keempat ialah operasi sistem. Yang kelima ialah penilaian prestasi. Yang keenam ialah semakan pengurusan. Okay, kemudian daripada semakan pengurusan akan berterusan lah jadi satu putaran. Okay, kalau kita belajar pengurusan dalam mana-mana standard dalam ISO, okay, kita akan tengok kepada putaran ni lah, putaran 6 komponen ni. Okay, so kemudian kita akan tengok satu persatu. Apakah itu komitmen pengurusan? Okay. Komitmen pengurusan ni ialah satu keputusan, okay, di mana pihak pengurusan organisasi telah buat keputusan mereka mahu ada
satu sistem perusahaan tenaga yang berkesan. Maksudnya mereka mahu menguruskan tenaga secara sistematik. Itu perlu dia buat keputusan. Cara ni ialah jika kita masih tak dapatkan pengurusan, komitmen pihak pengurusan ni, biasanya agak sukar untuk kita bangunkan satu sistem. Sebab kenapa? Sebab pihak pengurusan ni mereka lah yang ada keputusan untuk memberikan sumber-sumber yang diperlukan untuk membangunkan dan melaksanakan sistem perusahaan tenaga. Okey, itu cabaran dia. Okey, maksudnya bila pihak pengurusan mahu melaksanakan satu sistem perusahaan tenaga, maksudnya dia sudah ada komitmen. Okey, komitmennya untuk membangun satu sistem perusahaan tenaga untuk mencapai matlamat yang mereka tetapkanlah. Okey, sama ada kalau sektor kerajaan ada matlamat untuk mengurangkan kos, okey, matlamat untuk membantu pengurangan gas rumah hijau dan sebagainya. Okey, kemudian kalau pihak swasta ni mereka untuk mengurangkan kos operasi yang akan beri kesan kepada keuntungan lah. Okey, itu yang pertama, komitmen pihak pengurusan. Okey, kemudian yang kedua ialah dasar tenaga. Okey, dasar tenaga ialah apabila pihak pengurusan telah ada komitmen, mereka akan terjemahkan komitmen itu dalam bentuk satu dasar. Dasar ni boleh dalam bentuk satu arahan, okey, arahan yang jelas, okey, kepada semua pihak dalam organisasi. Kemudian ataupun dalam bentuk kenyataan, okey, kenyataan ataupun policy statement lah, statement kenyataan dasar. Okey, so perlu ada satu komitmen kemudian diterjemahkan dalam bentuk dasar. Okey, dasar tenaga. Maksudnya dasar tenaga bermaksud ialah satu petanda untuk menguruskan tenaga. Maksudnya petanda yang ada komitmen daripada pihak pengurusan. Itu dasar tenaga lah. So bila sudah ada dasar tenaga, kita masuk yang kedua, yang pertama tadi komitmen pengurusan, yang kedua dasar tenaga, maksud terjemahan komitmen pihak pengurusan bentuk dasar tenaga. Kemudian okey, perlu ada satu pihak ataupun sekumpulan okey, orang dalam organisasi tersebut untuk melaksanakan dasar itu. Okey, melaksanakan dasar tu. Okey, selepas satu kenyataan, perlu ada satu kumpulan untuk melaksanakan dasar tu. Perusahaan tenaga tidak boleh dilakukan secara berseorangan. Okey, maksudnya bila pihak pengurusan sudah ada komitmen untuk pengurusan tenaga dan jika untuk mencapai dasar tenaga mereka, okey, dasar tenaga mereka perlu bersedia untuk bertindak. Okey, bila mereka bersedia untuk bertindak, maksudnya mereka perlu membentuk satu pasukan ataupun dipanggil Energy Management Committee ataupun Energy Management Team biasanya. Okay? Maksudnya kena satu organisasi dalaman untuk pengurusan tenaga secara berterusan di organisasi tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai dasar tadi lah. Dasar tadi tu hasil daripada terjemahan daripada komitmen daripada pihak pengurusan tadi. Okay? Dasar ni akan ada objektif dasar. Apakah objektif dia? Mungkin contohnya objektifnya ialah untuk mengurangkan penggunaan tenaga, okay, untuk dalam masa 5 tahun akan datang, 3 tahun akan datang. Okay. Kemudian objektif tersebut akan disertakan dengan sasaran dia. Okay. Sasaran dia adalah bentuk contohnya sasaran perusahaan tenaga, objektifnya untuk mengurangkan mengurangkan penggunaan tenaga. Okay. Jumlah dia berapa? Contohnya 5% dalam masa setahun, okay? 3% dalam masa 10% dalam masa 2 tahun, okay? Mungkin 20% dalam masa 5 tahun. Sebenarnya ada satu nilai, okay? Mana sasaran, mana ada objektif dan juga sasaran daripada polisi ataupun dasar tadilah. Okay, itu kita dah masuk yang kedua. Okay, kedua. Kemudian bila sudah ada pasukan, okay, apa langkah seterusnya? So kita akan masuk kepada komponen yang ketiga, iaitu biasanya perkara ini akan dilakukan oleh pasukan perusahaan tenaga. Okay? Dalam satu pasukan perusahaan tenaga biasanya ada seorang dipanggil pemain utamanya ataupun key person. Okay? Biasanya dia ni ialah dipanggil pengurus tenaga. Okay? Pengurus tenaga. Pengurus tenaga ni seorang yang mempunyai maklumat yang lengkap, okay? Dan juga seorang yang kompeten, seorang yang berpengetahuan tentang apakah itu satu sistem perusahaan tenaga. Maksudnya dia akan jadi seorang yang akan memandu pasukan tu dalam proses itu untuk membangunkan satu sistem, okay, sehingga ia boleh mencapai sasaran dasar tadi. Okay, maksudnya pihak pengurus tenaga ni adalah seorang yang amat penting lah. Contohnya kita ada pengurus keselamatan, okay, kita ada pengurus kualiti, okay, kita ada pengurus dan sebagainya lah. So fungsinya lebih kurang sama, tapi fungsinya hanyalah untuk memastikan tenaga boleh diuruskan dengan cakap untuk mencapai objektif dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan tertinggi lah, okay, berdasarkan dasar tadi. Okay? So yang ketiga ialah bila sudah ada pasukan yang akan membuat komponen ketiga, iaitu perancangan tenaga.
perancangan tenaga. So, apakah itu perancangan tenaga? Okay, perancangan tenaga adalah satu proses di mana dia akan menghasilkan beberapa output, okay, yang akan dilaksanakan oleh pihak pengurusan tenaga. Okay, pihak organisasi lah. Okay, yang pertama ialah, okay, pertama sekali normally kebiasaannya pasukan pengurusan tenaga ni akan melaksanakan perancangan tenaga. Hasil yang pertama ia akan membuat satu dipanggil semakan tenaga, dipanggil ataupun energy review. Okay, energy review. Energy review ni apa yang dilakukan adalah mereka cuba memahami trend penggunaan tenaga. Okay, mereka cuba memahami bagaimanakah trend penggunaan tenaga beberapa tahun kebelakang dan sekarang. Okay, apakah dijangkakan akan datang. Okay, mereka juga akan cuba memahami di manakah tenaga digunakan. Okay, di manakah tenaga digunakan. Contohnya, di manakah tenaga yang paling banyak digunakan. Contohnya satu bangunan. Di manakah tenaga paling banyak digunakan. Contohnya di sistem penyamaran udara. Kalau di kilang mungkin banyak tenaga digunakan untuk mesin-mesin pengeluaran. Okey. So kita tahu di mana tenaga digunakan, contohnya berapa peratus untuk sistem ataupun peralatan yang ini. Berapa peratus, maksudnya kita mereka akan tahu di mana tenaga digunakan dan berapa banyak. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk bila kita nak laksanakan satu program ataupun langkah-langkah peningkatan prestasi tenaga, itulah tumpuannya. Tumpuannya mestilah kepada di mana tenaga digunakan yang paling banyak. Okey, itulah tujuan dia. Okey, itu yang kedua. Dia perlu mula sekali perlu faham trend penggunaan. Okey, apakah trend penggunaan dalam setahun? Di mana paling tinggi, paling rendah. Kemudian apakah dia di mana tenaga digunakan? Kemudian mereka perlu letakkan apa pula? Mereka perlu menetapkan apakah itu satu penanda prestasi tenaga ataupun petunjuk prestasi tenaga ataupun key performance indicator ataupun energy performance indicator. Okey, apakah itu penunjuk prestasi tenaga? Mereka perlu tetapkan apakah itu penunjuk prestasi tenaga. Contohnya di bangunan, apakah keadaan apakah yang prestasi tenaga yang boleh ditengok supaya mereka tahu di manakah mereka sekarang. Okey, so ini perlu ditetapkan. Okay, sebab bila kita tidak boleh tetapkan penunjuk prestasi tenaga, agak sukar nanti bila kita laksanakan sistem untuk kita memantau prestasi kita. Okay, contohnya kita bawa kereta kan, kita tengok berapa kilowatt, berapa kilometer kita nampak itu prestasi kita dari segi kelajuan. Okay, so kita tengoklah adakah kita lebih ataupun kurang. Okay, satu lagi kereta kan, kita ada dia punya berapa kilometer per liter. Okey, maknanya lagi lebih kilometer per liter, lagi banyak kilometer per liter, lagi cekap lah. Okey, samalah kita ni. Bila kita bangun satu sistem perusahaan tenaga, kita perlu tetapkan satu petunjuk prestasi tenaga supaya kita boleh pantau prestasi kita selepas ini. Okay, bila kita sudah tetapkan petunjuk prestasi tenaga, kita perlu tetapkan apakah dia penanda arah dia. Nilai dia berapakah? Di mana kita sekarang? So, apakah yang nilai manakah kita perlu beat ataupun kita perlu atasi? Okay, so kita pertama sekali tetapkan petunjuk prestasi tenaga, kemudian kita perlu tetapkan apakah nilai penanda arah tenaga kita berdasarkan petunjuk prestasi tenaga yang kita tetapkan tadilah. Okay, itu yang ketiga itu yang keempat. Okay, memahami trend penggunaan. Okay, mengetahui di mana tenaga digunakan, menetapkan petunjuk prestasi tenaga, kemudian menetapkan penanda arah tenaga ataupun energy baseline. Okay, kemudian selepas kita dah tetapkan semua tu, yang empat perkara tu, langkah yang seterusnya dalam perancangan tenaga ialah perlu mengenal pasti bagaimana untuk menambah baik prestasi tenaga. Maksudnya how to improve energy performance. Okay, di sinilah selalunya perlukan input technical lah, perlukan technical input di mana pasukan tu perlu mencari kaedah untuk kaedah-kaedah, mengenal pasti kaedah-kaedah untuk meningkatkan prestasi penggunaan tenaga. Apakah dia? Contohnya, bagaimana untuk menjimatkan penggunaan tenaga untuk kelengkapan-kelengkapan yang telah dikenal pasti tadi. Contohnya di penggunaan terbesar tenaga ialah sistem penyemaran udara. So, bagaimanakah mereka boleh menjimatkan tenaga di dalam sistem penyemaran udara? Itu maksudnya perlu dikenal pasti bagaimana untuk meningkatkan prestasi tenaga dengan cara mengenal pasti cara untuk menjimatkan penggunaan tenaga untuk kelengkapan-kelengkapan yang telah dikenal pasti. Okay. Dan peringatan prestasi ini perlu juga diletakkan dalam bentuk nilai. Perlu ada satu nilai. Contohnya, berapa banyak jumlah kilowatt jam untuk dikurangkan jika dilaksanakan langkah nombor 1. Kemudian langkah nombor 2, berapa banyakkah jumlah kilowatt jam boleh dijimatkan bila dilaksanakan langkah
Nombor 3, nombor 2. Maksudnya setiap langkah-langkah yang dikenalpasti, yang telah dikenalpasti itu, mereka perlu dapatkan jumlah dia. Berapa banyakkah jumlah penyematan tenaga yang boleh dicapai jika dilaksanakan langkah-langkah yang telah dikenalpasti tadi itu. Ini biasanya melibatkan langkah-langkah teknikal. Okey, perlukan kepakaran. Kadang-kadang dalam langkah-langkah ni ada yang jenis yang tak perlukan kos, mudah, low and no cost. Okey, langkah yang mudah, contohnya tutup lampu kan, operational control. Okay. Tapi ada juga langkah-langkah yang perlukan pelaburan. Okay, mungkin perlu tukar satu sistem terus sebab sistem memang sudah tak cekap. Itu memerlukan pertimbangan yang lain lah. Okey. Kemudian daripada nilai-nilai yang dikenalpasti yang telah ditetapkan nanti daripada langkah-langkah perkhidmatan tenaga nanti, di sinilah akan kita dapat tetapkan jumlah sasaran dia. Keseluruhan tu contohnya berapa banyak boleh dijimatkan. Berapa peratus daripada penanda aras tadilah. Okay. Dalam masa berapa lama pula mereka dapat capai perkara tu. Contohnya langkah-langkah yang tiada kos ataupun kos yang rendah, mungkin dalam masa setahun ataupun setemata. Okay, boleh dilaksanakan setemata. Tapi langkah-langkah yang melibatkan pelaburan, investment, perlukan mungkin 2-3 tahun. Okay. Sebab tu selepas itu, okay, langkah seterusnya bila sudah dikenal pasti langkah perkhidmatan tenaga nanti, mereka perlu tetapkan nilai sasaran tadi itu. Nilai sasaran perkhidmatan tadi itu. Okay. Kemudian selepas tetapkan nilai sasaran perkhidmatan berdasarkan penanda aras yang telah dikenal pasti tadi, telah ditetapkan tadi, mereka perlu juga buat pula perlu buat satu perancangan ataupun pelan tindakan. Pelan tindakan untuk laksanakan setiap langkah-langkah yang telah dikenal pasti tersebut. Okey, perlukan. So, contohnya pelan tindakan untuk jangka masa pendek, okey, jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Okey. Yang terakhir sekali dalam satu perancangan tenaga ialah mereka perlu buat satu perancangan bagaimana untuk mengumpulkan data-data bila telah dilaksanakan program-program tadi itu ataupun langkah-langkah perkhidmatan tenaga nanti. Maksudnya dipanggil data collection plan lah, supaya mereka boleh kutip data tu dan juga mereka boleh proses dan boleh analisa seterusnya untuk melihat prestasi bila mereka telah laksanakan satu sistem. Okey, so saya telah terangkan 3 perkara dalam satu sistem pengurusan tenaga, iaitu satu, komitmen pengurusan, okey. Yang kedua ialah dasar tenaga, okey. Yang ketiga ialah perancangan tenaga. Okey, saya berhenti sini dulu sebab selepas ni saya akan sambung pula tentang apa itu operasi sistem, okey, kemudian penilaian prestasi tenaga dan akhir sekali semakan pengurusan untuk penambahbaikan berterusan. Okey, kita jumpa lagi selepas ini. Okey, saya sambung tentang seterusnya kita sedang membangunkan satu sistem perusahaan tenaga. Okey, saya sudah terangkan, sudah kongsi tentang komitmen pihak pengurusan, kemudian dasar tenaga, kemudian perancangan tenaga. Okay, kita dah melakukan perancangan tenaga oleh pasukan perusahaan tenaga yang telah ditubuhkan di organisasi tersebut. Okay, apa seterusnya? Okay, seterusnya ialah untuk melaksanakan sistem ataupun operasi sistem. Komponen nombor 4 iaitu operasi sistem. Untuk mengoperasikan sistem yang dibangunkan. Okay, sebab kita sudah siapkan perancangan. Perancangan. Okay. Tapi sebelum kita boleh operasikan sistem kita, okay, kita perlukan sokongan. Okay, sokongan. Apa kira sokongan? Sokongan ialah kita perlukan sumber-sumber, sumber keuangan, sumber manusia. Okay, sebab tu saya rujuk tadi yang pertama tadi, komitmen pihak pengurusan. Sebab hanya pihak pengurusan yang boleh beri keputusan untuk berikan sumber-sumber yang kita perlukan. Okay, sumber-sumber keuangan, contohnya untuk menjalankan latihan. Hantar kaki tangan untuk latihan itu masih perlukan sumber keuangan. Okay. Kita perlu hantarkan latihan untuk kaki tangan berlatih contohnya tentang perusahaan tenaga. Okay. Kemudian kita beri sumber keuangan, katakan dalam untuk melaksanakan sistem perusahaan tenaga nanti kita perlu melibatkan kos. Contohnya kos yang mungkin tak banyak, mungkin ada kos yang rendah. Okay. Ada kos yang mungkin melibatkan pelaburan untuk kita tukar, contohnya kita punya sistem sudah tidak cekap tenaga. Itu perlukan sokongan sumber keuangan. Okay, sepanjang pelaksanaan sistem perusahaan tenaga nanti kita akan sampai ke beberapa ketika di mana banyak keputusan boleh dibuat oleh pihak pengurusan untuk mendapat kelulusan dan sebagainya lah. Okay. Yang kedua, sebelum kita laksanakan sistem, kita perlu pastikan kaki tangan yang terlibat, terutamanya yang terlibat dalam mengoperasikan pengguna-pengguna tenaga, sistem yang menggunakan tenaga yang banyak di organisasi tersebut, mereka telah dilatih.
Okay, mereka telah dilatih dari segi apa? Dari segi bagaimana untuk melaksanakan, mengoperasikan sistem itu secara cekap tenaga tanpa dengan cara minimumkan pembaziran ataupun elakkan pembaziran. Okey. Itu maknanya perlu kita latih kekilangan tersebut. Okey, bukan latihan untuk operasi, latihan untuk bagaimana contohnya bagaimana mereka perlu menyenggarakan peralatan tersebut supaya ia kekal cekap tenaga. Okey, mana perlukan kompetensi ataupun kekompetenen kaki tangan yang berkenaan. Okey, yang seterusnya komunikasi. Contohnya bila kita sudah ada dasar tenaga, kita sudah ada sasaran objektif pengurusan tenaga. Perkara ni perlu dihebahkan, dimaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan. Contohnya semua pihak perlu tahu kita ada dasar tenaga. Semua pihak perlu tahu kita ada sasaran perkhidmatan tenaga. Okay? Setiap pihak tu perlu ada satu komunikasi yang jelas supaya mereka faham tanggungjawab mereka lah. Okay? Pihak pengurusan lain kita perlu sampaikan maklumatnya. Pihak pengurusan pertengahan, pihak teknikal yang menjalankan operasi penyelenggaraan dan sebagainya, pihak kaki tangan yang biasa ataupun kaki tangan sokongan, mereka perlu tahu tentang apakah yang cuba dicapai oleh organisasi bila satu sistem pengurusan tenaga akan dilaksanakan. Okay. Yang ketiga ialah documentation, dokumentasi. Perlu satu kaedah untuk supaya semua aktiviti yang dilaksanakan, daripada proses pembangunan sistem hinggalah proses pelaksanaan dan sehingga proses pemantauan nanti pilihan prestasi hinggalah proses seterusnya, supaya semuanya boleh didokumentkan, supaya mereka boleh semak rekod-rekod yang perlu untuk disemak, supaya boleh disahkan dan sebagainya lah, sebab adakah perkara-perkara tersebut telah dilakukan sebagainya atau tidak. Okey, itu ada mana, itulah sokongan-sokongan yang perlu ada supaya sistem tu boleh dioperasikan dengan berkesan. Sekarang kita pergi ke komponen nombor 4, iaitu operasi sistem. Okey, bila operasi sistem, jika kita sudah ada satu pelan tindakan yang amat komprehensif, biasanya pelaksanaan kita dijangkakan agak lebih lancar. Sebab tu bila kita dalam komponen nombor 3 tadi, dalam komponen perancangan tenaga, mungkin akan ambil masa yang lebih lama, agak lama, supaya perancangan tu akan lebih komprehensif. Saya terlupa. Selain daripada perancangan untuk mencapai sasaran perkhidmatan tenaga ataupun sasaran peningkatan prestasi tenaga, perlu ada juga pelan tindakan untuk dari segi program kesedaran, program latihan dan sebagainya. Semua perlu ada sasaran dia. Semuanya sepatutnya dimasukkan dalam pelan tindakan tadilah. Maksud ada pelan tindakan, apakah langkah-langkah untuk menyimatkan tenaga ataupun meningkatkan prestasi tenaga. Yang kedua, apakah langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran, kempen dan sebagainya, dan juga langkah-langkah lain yang bukan teknikal. Sebab apa? Sebab bila kita walaupun kita laksanakan langkah-langkah teknikal untuk menyimatkan tenaga, tanpa kesedaran, tanpa latihan yang cukup, mungkin hasil kita tak sebaik yang kita jangkakan. Sebab kaki tangan akhirnya akan bertanggungjawab untuk sebagai pengguna ataupun sebagai yang melaksanakan operasi kelengkapan ataupun peralatan kita yang gunakan tenaga di organisasi kita. So kita come back to, kita datang semula kepada komponen nombor 4, operasi sistem. Siapa yang berlaku dalam operasi sistem? Bila kita sudah ada satu pelan tindakan, operasi sistem pengurusan tenaga ialah kita hanya laksanakan pelan tindakan kita. Kita laksanakan pelan tindakan yang kita telah rancang tadilah. Satu persatu. Pada masa yang sama, bila kita membuat, contohnya kita buat pembelian, procurement. Bila kita buat procurement, kita perlu pastikan juga apa yang kita beli, jika apa yang kita beli itu menggunakan tenaga. Contohnya kita beli satu motor, kita beli mungkin satu pump, kita beli satu air compressor ataupun air compressor, mungkin kita beli satu boiler, yang menggunakan tenaga. Bila kita beli barang-barang yang menggunakan tenaga, terutamanya peralatan-peralatan yang menggunakan tenaga yang banyak di organisasi kita, kita perlu tetapkan satu kriteria penilaian, di mana kita perlu mesti mempertimbangkan prestasi tenaganya. Bukan hanya melihat kepada harga yang paling murah. Selain pada harga, kita perlu tengok juga kriteria apakah prestasi tenaga peralatan tersebut. Supaya apa? Supaya bila kita beli, kita tak nanti membazirkan tenaga. Sebab dalam pasaran ada sistem yang kurang cekap tenaga, tapi harga dia agak murah lah. Ada juga peralatan yang ataupun sistem yang cekap tenaga tapi agak mahal.
Di sinilah kita perlu buat satu penilaian ekonomi lah. Maknanya sesiapa yang bertanggungjawab untuk dalam segi membuat cadangan ataupun segi penilaian akhirnya, untuk membuat pembelian, ialah mereka perlu tengok, mereka perlu tengok, tengok satu segi technical feasibility ataupun keboleh gunaan teknikal lah. Adakah boleh teknikal itu memang biasanya dia akan dikenal pasti oleh jurutera-jurutera. Kemudian adakah ekonomi feasibility dari segi ekonomi. Contohnya jika mungkin kita beli barang kelengkapan yang murah sekarang, tapi sebab dia tak cekap, maksudnya kita guna nanti dia akan membazir lebih banyak wang daripada kita beli yang sekarang cekap tenaga yang agak sedikit lebih mahal. Di mana di sinilah penting bila kita melakukan satu sistem proses tenaga, bila kita buat pembelian, kita perlu tetapkan apakah kriteria penilaian bila kita buat pembelian tersebut, bukan hanya kos. Kita perlu tetapkan juga apakah kriteria penilaian dari segi prestasi tenaga apa yang kita beli, supaya keputusan akhir kita ialah kita pertimbangkan elemen tersebut lah. Itu yang pertama bila kita laksanakan sistem. Yang kedua, bila kita buat design, reka bentuk, bila kita buat pembaruan, mungkin kita buat ubah suai dan sebagainya lah, kita tambah bangunan, tambah mesin dan sebagainya, kita juga perlu timbangkan apakah kesannya kepada tenaga. Jika kita punya projek tersebut melibatkan penambahan kelengkapan yang menggunakan tenaga, kita perlu, sebaik-baiknya kita perlu pastikan kelengkapan itu ialah yang cekap tenaga lah. Sekali lagi, kita mungkin akan berbelanja lebih sedikit, tetapi dijamin bila kita beli barang cekap tenaga ni untuk jangka masa panjang, kita akan jimat lebih lagi. Jimat lebih lagi. Satu, sebab daripada kelengkapan itu lebih cekap, hasilnya mungkin lebih baik. Yang kedua, mungkin harga bahan api akan naik, mungkin harga tarif elektrik akan naik. Cuma kita akan jimat untuk jangka masa panjang lah. So itu dua perkara penting bila kita laksanakan satu sistem penggunaan tenaga. Yang ketiga ialah kita perlu pastikan bila kita operasikan sistem, bila kita operasikan kita punya kelengkapan, contohnya motor, pump, lampu, sebagainya lah. Kita perlu pastikan kita operasikan sistem itu, kita perlu kawal semua parameter operasi yang utama. Contohnya bila kita contohnya sistem pencemaran udara, kita perlu pantau prestasi dia dari segi suhu, humidity level, dari segi contoh dari segi chiller, chiller dalam sistem pencemaran udara, kita perlu pantau dia punya prestasi dia. Contohnya kita tengok dia punya kilowatt per tan, adakah ada keadaan cekap tenaga dan sebagainya. Kita perlu pastikan bila kita operasikan dan bila kita senggara sistem tersebut, kita perlu pastikan nilai-nilai parameter-parameter utama operasi itu berada dalam julat-julat yang cekap tenaga. Contohnya di Malaysia ni, kalau dalam ruang pejabat, suhu sepatutnya ialah menurut standard MS1525 ialah antara 23 degree Celsius, 24 hingga ke 26 degree Celsius. Maka kalau kita kekalkan kita punya suhu dalam tempoh tu, kita akan cekap lah. Kalau kita kekal suhu kita lebih rendah, maka kita tak cekap, susah membazir. Itu satu contoh lah. Sama lah untuk kita punya sistem-sistem lain. Kita perlu pantau bila kita operasikan, bila kita senggarakan, kita maintain, operate and maintain the system ataupun peralatan tu, kita perlu pastikan semua parameter-parameter operasi yang utama ni berada dalam julat-julat yang cekap tenaga. Bagaimana nak tahu? Kita boleh refer lah kita rujuk kepada mana-mana standard ataupun panduan-panduan, guidelines, best practice dan sebagainya lah. Banyak di online dan sebagainya. Itu yang keempat, operasi sistem. Yang kelima, bila kita sudah laksanakan sistem bila kita operasikan sistem, langkah seterusnya apa? Kita perlu tengok adakah kita capai apa yang kita sasarkan, kan? Adakah kita laksanakan bagaimana kita rancangkan dalam pelantikan kita tadi? Kemudian kita akan datanglah ke komponen nombor 5, iaitu penilaian prestasi. Dalam penilaian prestasi, kita perlu tengok dua perkara. Satu, kita nilai prestasi tenaga. Maksudnya kita tengok adakah penjimatan kita tercapai berbanding sasaran kita. Adakah penunjuk prestasi kita dapat capai berdasarkan penanda aras kita. Contohnya kita sasarkan untuk capai kita punya aircon, sistem chiller kita, kilowatt per tan mungkin 0.6. Bila kita laksanakan, adakah ia jadi lebih baik? Adakah dia dapat tak capai 0.6 daripada mungkin tu punya penaras kita 0.7 kilowatt per tan contohnya lah. Kita perlu semak prestasi tenaga. Adakah kita capai daripada apa yang kita tetapkan berdasarkan kita punya penunjuk prestasi tenaga dan juga penaras kita. Itu dari segi nilai buat penilaian prestasi dari segi
prestasi tenaga. Yang kedua, kita perlu nilai juga kita punya prestasi dari segi pematuhan kepada sistem. Contohnya kita ada satu sistem perluan tenaga, kita ada satu dasar, dan kita ada satu, mungkin kita telah bangunkan standard operating procedures ataupun SOP. Kita sudah bangunkan working instruction, borang-borang yang perlu diisi untuk kita pastikan kita punya dipatuhi lah. Okay? Itulah kita tengok sistem. Kita tengok adakah polisi dipatuhi, okay? Adakah dasar dipatuhi, adakah kita punya SOP dipatuhi, adakah work instruction kita dipatuhi, adakah semua borang-borang untuk memantau penggunaan tenaga itu diisi dan sebagainya lah. Itu pemantauan sistem. Okay, hasil daripada semua ni, hasil daripada penilaian prestasi ni kita akan kumpulkan dalam bentuk laporan lah, laporan. Okey, laporan di mana kita akan perlu kumpulkan supaya kita boleh bentangkan kepada pihak pengurusan dalam komponen nombor 6, iaitu semakan pengurusan ataupun management review. Okey, sebab pihak pengurusan mereka telah committed kan, mereka telah berikan komitmen. So mereka perlu tahu adakah sistem yang dibangunkan dan dilaksanakan, okey, yang mereka telah berikan sumber-sumber dan sokongan dan sebagainya itu berkesan. Okey, berkesan bagaimana untuk sehingga adakah sistem itu capai sasarannya. Okey, capai sasarannya. Adakah sistem itu telah mencapai semua objektifnya. Okey, sebab itu kita sampai hasil daripada komponen nombor 5, iaitu penilaian prestasi, segi prestasi tenaga dan juga prestasi sistem. Kita buat rumusan, okay, buat kesimpulan, okay, bawa kepada pihak pengurusan untuk kita sampai ke komponen nombor 6, iaitu semakan pengurusan ataupun management review. Sebab management review ni penting supaya kita boleh bentangkan kepada pihak pengurusan supaya mereka tahu adakah sistem itu berkesan. Jika berkesan, bagaimana pula untuk tambah baik lagi untuk seterusnya. Okay? Jika tidak sampai sasaran, kenapa? Dan apakah langkah-langkah yang perlu diambil? Sebab apa? Sebab kita perlukan pihak pengurusan ni terus menyokong sistem ni. Mereka ni perlu terus turunkan sokongan untuk memberi sumber dan sebagainya. Sebab jika pihak pengurusan tidak memberi sokongan, sistem kita akan akan sukar untuk berfungsi dengan berkesan. Okey, itulah mari kita sampai kepada komponen nombor 6. Maksud saya, dalam satu sistem pengurusan tenaga yang lengkap, kita perlu ada satu sistem yang lengkap, yang berfungsi. Bila sistem kita ni berfungsi, ada 6 komponen yang berfungsi. Setelah kita dapatkan komitmen pengurusan, setelah ada dasar tenaga, setelah dibuat perancangan tenaga, setelah dioperasikan sistem berdasarkan perancangan tenaga tadi, kemudian bila kita semak prestasi, kita buat penilaian prestasi sistem pengurusan tenaga kita, kemudian kita bentangkan pula hasil penilaian prestasi kepada pihak pengurusan dalam semakan pengurusan. Maksudnya kita boleh tengok sama ada sistem kita berfungsi atau tidak. Jika kita dapat capai apa yang kita tetapkan dari segi objektif dan sasaran, maksudnya sistem itu berfungsi. Okay? Bila sistem berfungsi, kita akan dapat hasil yang positif lah. Kita akan dapat penggunaan tenaga mungkin akan berkurangan, prestasi tenaga kita meningkat, output kita mungkin lebih baik, sama kita kekalkan, hasilnya kita akan dapat satu operasi yang lestari yang secara berterusan. Saya telah terangkan, setelah kongsi tentang sistem pengurusan tenaga secara lengkap, ada 6 komponen, dan saya harap bermanfaat lah. Selepas ni saya akan kongsi sikit lagi tentang pensijilan pula. Pensijilan perlu ke tidak? Kenapa? Masa bila perlu? Adakah perlu? Adakah mesti? Dan apakah standard kita perlu rujuk ataupun kita perlu pilih untuk pensijilan? Kita jumpa lagi. Terima kasih. Kita jumpa lagi selepas ni. Kita sambung sedikit lagi. Cakap tentang pensijilan. Pensijilan bila kita sudah amalkan satu sistem untuk menguruskan tenaga kita dengan cekap, mungkin lepas tu akan timbul satu persoalan, adakah perlu kita dapatkan pensijilan ataupun kita dapatkan pihak ketiga untuk dapatkan satu sijil. Contohnya ISO 501 certification, ataupun pensijilan ISO 501, ataupun mungkin pensijilan IMAS, EMGS. Kita boleh dapatkan penarafan 1 bintang, 2 bintang dan 3 bintang sebagainya. Bagi saya ikut keperluan. Bagi saya, sebab jika kita telah amalkan satu sistem pengurusan tenaga yang berkesan dan dia berfungsi, yang memang kita telah capai sasaran kita, objektif kita dan sebagainya, memang kita telah buktikan hanya dengan mengadaptasi satu sistem dan kita dapat capai sasaran kita. Baik, itu bagi saya asas dia. Tapi jika
ada keperluan untuk dapatkan persijilan atas sebab-sebab lain yang akan boleh meningkatkan lagi motivasi untuk mencapai matlamat sistem itu dengan lebih baik, okey, ataupun menjadikan dapat faedah-faedah lebih baik dari segi organisasi, keuntungan dan sebagainya, go ahead. Itu agak baguslah. Okey, tapi jika hanya dapatkan saja hanya sebahagian untuk dapatkan tujuan hanya untuk persijilan saja, sekurang-kurangnya bila dah sudah dapat sijil itu, amalan-amalan tu perlu dilaksanakanlah supaya dapat juga hasilnya. Mungkin tak sebanyak yang bagaimana mereka yang buat secara betul-betul untuk dapatkan tujuan penjimatan kos lah. Okay. Ini lebih kepada macam bangunan kerajaan lah biasanya. Kerajaan ni mereka sudah ada bajet setiap tahun. Okay. Jadi mereka sudah dijamin pembayaran bil sebagainya sudah dijamin. So motivasi untuk penjimatan tu memang bagi saya pernah kerja kerajaan. Mungkin tak berapa banyak, driving factor dia mungkin kurang, tapi mungkin sebab-sebab lain, mungkin sebab segi pengiktirafan, segi untuk mencapai sasaran dasar kelestarian negara dan sebagainya lah. Tu bagi saya persijilan ni bergantung kepada keperluan. Sebab saya tengok ada setengah organisasi mereka perlu dapatkan persijilan sebab itu adalah kehendak pasaran mereka ataupun kehendak pelanggan mereka. Contohnya setengah syarikat yang saya buat perkhidmatan, saya belum buat perundingan, mereka perlu dapat persetujuan ISO untuk mereka masuk pasaran tertentu. Okey, ada setengah mereka dapat notis daripada pihak pelanggan mereka perlu tunjukkan mereka ni ialah satu organisasi yang mengamalkan amalan-amalan lestari. Okey. So sistem perusahaan tenaga ataupun perusahaan tenaga yang cekap ialah satu kaedah yang paling mudah untuk menunjukkan kita ni mengamalkan amalan-amalan yang lestari. Okey, amalan lestari ialah amalan-amalan yang kita akan mengurangkan kesan-kesan negatif kepada alam sekitar lah. Contohnya bila kita bila kita amalkan sistem perusahaan tenaga, kita kurangkan pembajaran. Mana kita kurangkan pembebasan CO2 daripada setiap kilowatt jam yang kita gunakan. Sebab setiap kilowatt jam tu kita perlu jana daripada jana kuasa elektrik. Dan jana kuasa elektrik menggunakan di Malaysia ni gas dan juga arang batu kebanyakannya. Mereka masuk kita amalkan amalan-amalan yang lestari lah. Okey, bagi saya tak ada persoalan jika dengan secara persijilan boleh memastikan kita setiap individu, setiap orang dalam organisasi tersebut akan menjadi akan lebih menggunakan secara lebih bersistematik, secara berkesan, adalah baiklah untuk dapat persijilan. Tapi jika hanya sekadar persijilan, dia mungkin nanti akan jadi macam acara tahunan sajalah. Okey, dia bukan jadi amalan, tapi hanya satu pengiktirafan untuk sekadar kertas sajalah. Okey, sebab untuk dapatkan persijilan, tak susah. Tapi untuk memastikan kita dapat yang hasil-hasil maksimum itu cabarannya agak mencabar. Perlukan komitmen, perlukan pemantauan, pilihan prestasi dan sebagainya lah. Okey, so soalannya ialah perlukah dapat persijilan? Bagi saya, tanya organisasi sendiri. Bergantung kepada keperluan. Jika persijilan boleh memberi lebih banyak manfaat kepada organisasi kita, eloklah diambil persijilan. Jika tidak, sekurang-kurangnya amankanlah sistem perusahaan tenaga secara berterusan dengan kaedah yang sistematik, dengan menggunakan apa-apa standard yang kita rasa sesuai dengan kita lah untuk kita adaptasi. Okey, saya harap perkongsian saya dalam video ni beri manfaat bagaimana untuk melakukan satu sistem perusahaan tenaga, dan semoga bermanfaat. Dan jika bermanfaat, boleh share and subscribe this channel, dan kongsi kongsi dan juga subscribe lah channel ni supaya kita dapat kongsi manfaatnya dengan lebih ramai lagi orang yang mungkin berminat untuk tahu dan juga berminat untuk tahu tentang apa itu sistem perusahaan tenaga. Okey, kalau dapat maklumat lanjut boleh tengok dalam website. Okey, dalam tu ada website zaini4e.com. Okey, dan boleh hubungilah dalam email yang disediakan di bawah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.